Alah ni berapa? Si dia ni. Gapo sini dia. Kau tidak kau. Nombor dia. Eh? Nombor dia. Harga. Tak. Harga berapa? 2,000. Eh? Oh, Oh. Ni. Oh, kalau gitu ni 100 boleh. Yalah jadi itu sikit tak. Jadi mana laju tidak bona lah. Tidak kokek-kokek. Hopsa sikit. Sedap sikit. Pasal kita nak sabar banyak. Sabit dengan tafsir, sabit dengan dumuh tu lah. Dumuh tu jadi kita ada budak-budak pandaga ni dia boleh lah. Dia boleh. Ni sudah dah kali balik. Dah lah. Muka surat 9 dah kan. Ayat dia nya. Ayat dia nya. kita berhenti baru ni tak ayat sekat walakin la ya'lam. Walakin la ya'lam. Berhenti sekat tu dah ke? Ayat walam azabun azim tu ayat ajar lagi lah. Nanti. Muka surat 8. Walakin la yash'urun tu baca dah dah. Muka surat 9 dah. Laqul ladzi. Mau bodoh ingat pasal situ juga. Wa idza laqul ladzina amanu. Situ. Muka ayat 9 3 baris. Ujung bagi yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني وزدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال الله سبحانه وتعالى. Ini baca tafsir Al-Quran, tafsir Nuril Ihsan juzuk pertama, masih di awal lagi. Itu dia. Jadi saya ialah Tuan Guru Haji Abdullah An-Najmi daripada Madrasah An-Najmiyah Geting, Kampung Tebing, Bengkala Kubur, Tubak, Kelantan. Malam ni baca kitab di Madrasah apa? Podeng Kampung Bayar. Podeng Kampung Bayar. Tu dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله أكبر. Itu dia.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ani Allah cerita hubungi sifat orang munafik pada masa Nabi. Maka orang munafik ni bukan pada masa Nabi kita Muhammad saja. Hanya semenjak daripada masa Nabi Nuh, masa Nabi Ibrahim, masa Nabi Lut, masa Nabi Nabi Musa, masa Nabi Isa, hingga sampai kepada masa Nabi kita dan seterusnya hingga sampai ke hari kiamat. Apatah lagi masa kita ni masa ibtilaun fiddin. Tu bala dalam agama, banyak orang munafik, banyak terlalu banyak orang munafik. Dia menzahirkan Islam dalam hati dia tu sikit abu dagah tidak nak pada Islam. Dia. Tapi bila dia kecek dengan orang Islam, nampak ke arah Islam. Bila dia kecek dengan bukan Islam, maka menentang Islam. Tu dia. Ini sifat munafik. Orang Melayu kita banyak. Tu dia. Khususnya orang yang bersifat kepentingan diri. Kepentingan. Orang yang bersifat dengan kepentingan banyaklah. Tu dia. Munafik sungguhlah dalam Islam, munafik sungguh. Tu munafik bersih, munafik sungguh. Tu dia. Jadi ni orang munafik masa Nabi. Dan perangai orang munafik lah ni pun lebih kurang ni. Tu dia. Allah menceritakan hubung hak baru ni. Tu dia. Ya daripada mana? Fi qulubihim dulu lagi. Yukhadi'un Allah. Tu dia. Lagi atas lagi. Di atas lagi. Wa minan nas nu lagi. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi Allah kata, Allah sendiri royak jelas, wa ma hum bimu'minin, dan tidak ada mereka itu mukmin. Tu dia sebab mereka berkata dengan mulut dia bila dia duduk bersama dengan orang Islam, orang mukmin, qalu amanna, kami beriman billah, kita beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, kita beriman dengan hari akhirat. Tu dia. Tapi bila mereka ni sah dia tu munafik, maka Allah royak selalu. Itu mulut dia kata. Mulut dia kata. Hati dianya Allah kata bila orang tu sah munafik. Bukan kita soal nak kata kau orang tak, maknanya orang lagu ni. Allah menyatakan bila-bila pun wa ma hum bimu'minin, orang munafik tidak ada mereka itu mukmin dengan Allah, tidak ada mereka itu mukmin dengan akhirat. Tu dia. Kali itu tujuan mereka adalah kepentingan. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Kepentingan je. Kepentingan. Apa tu? Hari ni hubung sifat dia. Malam ni hubung sifat dia. Lagu mana sifat orang munafik ni? Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila berjumpa mereka itu, berhadap, bertemu, berjumpa, duduk bersama-sama akan orang-orang yang beriman, orang beriman sungguh. Orang beriman sungguh.
Apabila bertemu mereka duduk bercakap akan segala orang mukmin sungguh, qalu amanna. Dululah amanna billahi wa bil yaumil akhir tu. Mereka itu kata terang kata. Tu dia. Kata mereka itu amanna, telah beriman kami. Kita semua, kita orang beriman, telah beriman kita semua ni. Tu dia. Bunyi lembut. Dakah? Billahi wa bil yaumil akhir. Beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Tu dia. Beriman dengan Quran, beriman dengan hadis. Atau bila mereka berada bersama majlis orang mukmin. Allah kata pula, wa iza khalau ila syayatin, maknanya Allah totok selalu panggil syayatin, panggil syaitan selalu dah. Tu dia. Tu dia. Anjing, Allah kata kama salil kalbi, seperti anjing, kama salil himar, seperti himar. Ni pula syayatin, syaitan mereka itu. Dalam Quran Allah dah kan totok terus. Tu dia. Totok tu. Ni Allah ni adalah nak mendilalahkan kepada hamba dia dengan Quran ni, nak menunjuk, nak memberi ketahui dengan jelas. Takah? Tak ada susu-susu, tak ada. Takah? Kimbang-kimbang tak ada. Bila munafik, royak munafik pula. Bila kafir, royak kafir pula. Bila takah? Perangai takah? Seperti anjing, maka royak anjing pula. Kalau perangai sebuah hemar, maka sebut hemar pula dalam Quran. Dalam Quran. Itulah. Jadi orang-orang ceramah agama yang reti, mereka menyebut juga hemar, mereka sebut juga tempat-tempat yang munasabah sangat anjing ke, munasabah sangat syaitan ke, maka itu bukan soal mulu-uduh sangat. Soal nak jelas dan tepat. Tu dia. Maka kita kata Allah Maha mengetahui, bolehlah dia kata maka kita pun dia ada alamat yang nyata. Maka melalui alamat yang nyata, yang jelas, yang zahir, maka kita katalah. Tu dia. Walaupun ilmu kita kurang, tapi bila ada tanda, maka kita kata mengikut tanda yang jelas. Tu dia. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila kembali ke puak mereka, bila kembali bersama-sama dengan puak-puak menafik mereka, puak kafir mereka, maka Allah kata kepada segala syaitan-syaitan kepala mereka. Tu dia. Kerana ia adalah betul-betul mengikut syaitan dan menerima hak syaitan, menjadi hakikatnya syaitan, rupa saja manusianya. Bila puak munafik ni kelik pergi kepada ketua-ketua dia, dan Allah pernamakan ketua dia terlalu jahat sangat, kepada syaitan-syaitan mereka itu, dia kecek dengan puak syaitan dia. Qalu, nascaya, jawab bagi iza khalau, wa iza khalau, jawab syarat. Qalu, nascaya berkata mereka itu, bercakap mereka itu, berkata bulak-bulak di hadapan syaitan, ketua mereka itu yang ialah bulak 100% mengikut syaitan tu.
inna ma'akum, bahawasa kami ni sebenarnya serta kamu. Tak usah bimbang lah, cuma pandai-pandai lah main. Tu dia, pandai-pandai main kerana kepentingan keselamatan kau, atau lain lagi atau kepentingan lain daripada keselamatan. Jadi dia pergi cakap dengan orang mukmin itu adalah atas dasar kepentingan saja. Sebenarnya hak hakikinya tetap bersama-sama kamu, ma'al kufar, tetap kufur bersama kufur, tetap kafir bersama kafir. Tu orang munafik. Pada dia kata dia mukmin kepada orang Islam tu, innama nahnu mustahzi'un. Sungguh sebenar-benarnya hanya kami berbuat olok-olok. Buat olok-olok main. Bukan dah kecil sungguh. Olok-olok. Sekalian dengan menzahirkan iman. Kami sekalian buat olok-olok dengan menzahirkan iman tu adalah olok-olok saja. Bukan tahqiq, bukan sebenar, bukan hakiki. Adalah semata-mata bohong. Kerana nak menipu dan ataupun ada kepentingan bagai-bagai kepentingan mereka. Tu dia. Maka untuk mukabalahkan kata mereka itu, untuk hadapkan perkataan mereka itu sama dengan sebuah perkataan, dan mereka kata innama nahnu mustahzi'un. Lalu Allah Ta'ala jawab, tu dia, jawab. Ini adalah dia sebagai mukabalah saja kelimuh tu. Mukabalah dengan mustahzi'un tu, mukabalahnya membetuli Allahu yastahzi'u bihim. Bermula Allah itu sebenar-benarnya dialah yang akan mengolok-olok dengan mereka itu, terhadap mereka itu. Maka ini sebenarnya Allah membalaskan, majak daripada membalas. Majak dakah atas majak tabaiyah. Majak dengan jalan majak tabaiyah, tu dia. Makna membalas. Allahu yastahzi'uni, makna Allah membalaskan mereka itu di hari akhirat esok. Cuma apa yastahzi'uni majak untuk muqabalah saja aja. Tu dia. Tu dia. Allah akan mengolok-olok, yakni Allah akan balaskan olok-olok mereka itu dengan sempurna pada hari kiamat esok, kalau mereka mati dengan tidak taubat kepada Allah. Tu dia. Dan Allah wayak lagi, selagi mereka duduk iktisab, duduk berusaha meneruskan nifak mereka, meneruskan hati mereka tak ada condong nak usaha kepada iman, hanya kelakong. Sebagaimana pada masa A'yan Sabitah tu lagi, Allah mengetahui orang ni bila aku jadi akan dia di dalam dunia, maka dia Allah tahu dah siap-siap begini. Maka dengan iktibar pada A'yan Sabitah tu, adalah Allahnya ada kiraan. Ada kiraan walaupun bukan menjadi sebab. Ada kiraan sana kepada mereka tidak mau ikhtiar, tidak mau usaha kepada jalan iman. Tuhan tahu dah orang ni tak sih keluh. Dia pusing kat tu. Kalau tengok dah kalau tengok mukjizat Nabi pun dia kata sihir. Dia tidak pusing memikirkan tanda kebenaran dah. Dia pergi ikut sihir.
Tu dia pergi ikut sihir, dia tidak pergi ikut tanda kebenaran dak. Jadi lari semua daripada lorong usaha nak beriman tu lari. Tuhan tahu yak daripada azali, yak di ayan sabitah lagi, yak di ta'yun sani lagi. Tu dia. Jadi dan waktu ada di dunia ni maknanya wakil sungguh usaha ikhtiar mereka tu adalah lari daripada iman. Maka sebab itulah Allah kata wa yamudduhum, ini bukan zalim Allah, tetapi adalah Allah tersebab sebagai sebab, tersebab daripada mereka itu tak ada usaha ikhtiar kepada iman. Maka Allah pun dah dia tak sih jadi orang tu lagu tu dah munuk lagu tu, lalulah Allah pun wa yamudduhum itu yanihim, dan memanjalah, mengimdadlah. Ni imdad kekuburan ni apa doa imdad tu taksir hak joken nama imdad, meneruskan, memanjangkan akan umur mereka itu, dalam kupu mereka itu ya mahu tercengang, duduk bengong. Tu dia, mereka itu bodoh, tiada dapat jalan agama yang betul, tak nampak, tak temuh, otak tidak temuh. Tu dia. Jadi sini Allah Ta'ala cakkan mereka wa yamudduhum ni kerana iktibar apa nama ni, mereka usaha nak pada tuyan nasbah hari akhirat. Allah mengetahui bahawa mereka ni adalah usaha ni tetap usaha nak tuyan ni ya di makna yang sabitah lagi. Jadi hak dinamakan Allah tu mengerasi ke gapo ke, cok akan kupu mereka, cok akan munafik mereka, tidak sama sekali. Allah innallaha la yuzlimun nasa syai'a, bahawa Allah itu tidak menzalim akan makna sikit sekalipun. Tu dia. Dia ada iktibar. Hak nama azali tu maknanya Tuhan mengetahui dah orang ni begini. Abu Jahal ni dia bila duduk dalam dunia, kelakuan dia tolak iman tu gak tolak iman, tak ada jalan. Nak mikir, nak jadi faham apa mukjizat Nabi Muhammad buat datang, apa ayat Quran kata, tak ada jalan, tolak semua, sihir semua. Tuhan tahu yang dia azali lagi. Maka iktibar tu Allah cak dia kupur daripada azal, maka itu adalah jauh daripada zalim. Atas kehendak dia nasbahnya. Tapi yang memberi bekahnya Allah, yang lain tidak memberi bekah, maka dah jadi orang hak tak reti tak faham, dia kata kerana Allah telah cak dah. Cak tu ada pucuk, ada dak kiraan daripada kamu, bukan semata-mata pihak Allah dengan mengerasi dak. Ada pilihan kamu, Tuhan mengetahui dah pilihan kamu, ikhtiar kamu daripada azali itu wajib ada lagu tu. Pak di atas dunia ni adalah ia dak kepada kita manusia nah, ikhtiar mereka tu kata kepada Nabi Muhammad tu gila lah, tukar sahih lah, kahin lah, tok nujung lah, tu je. Dan bagai-bagai mukjizat tu adalah ia sihir, tu je. Kata, maka tak ada bunyi suara dia tu, aku nampak dak kau, nampak nak jadi sebenar, tak ada sikit apa. Maka Allah menghukumkan kufur di sini dan cak baltaba Allah itu adalah ada iktibar daripada pihak hamba, bukan semata-mata Allah tu sedak-sedak dia nak cak gung lek tu, nak cak gung lek ni, tak ada satu sandaran-sandaran yang munasabah. Tidak, semua ada sandaran. Allah tidak zalim, Allah tidak mengerasi, tidak. Tidak. Bandingnya tidak mengerasi itu
umpama dah kah orang lembek, orang kena penyakit lembek. Jadi dia nak pergi duduk dah kah tepi jendela. Oleh kerana dia tak orok, dia tak kuasa, maka dia kelakuan dia tu panggil orang tu minta tolong orang ni, panggil orang ni, panggil orang tu, suruh akak dia gitak di jendela kerana dia puas duduk jauh daripada jendela. Maka orang bosan tak puas dengar dia duk panggil. Tu dia. Kalau orang tak akak, dia marah. Dia marah. Dia nak atas kanak dia tu. Maka orang kuasa dia angkat akan dia tu. Orang kuasa tu bukan zalim. Kalau dia silap-silap dah kah hari bulan geduk tepi tu nya main lagu mana tepi jendela tu jatuh dumpah bawah tu, orang ujung akak ni adalah ia tak ada kezaliman nak zalim dak. Kerana dah kah akak tak situ, tempat-tempat yang sesuai di situ dengan permintaan dia dan sudah dikira dah, maka dia dah ada permintaan dia, kehendak dia, usaha ikhtiar dia, tu dia ditunaikan akan kehendak dan usaha, maka orang angkat tu sama sekali tidak zalim. Kerana Allah yang memberi berkah. Kalau Allah tidak dah menolong gitu, menolong gini, tak ada apa sekali ada jawabnya. Kafir tak ada, Islam pun tak ada. Tapi ada iktibar, maka di sana dengan jalan dengan jalan sebab-sebab yang majazi, maka maha suci Allah daripada zalim dan mengerasi, sebagaimana berkata oleh kaum Mu'tazilah yang tak erti Quran dan tak erti hadis, tak erti dia kata dia kata zalim. Tu je. Kerana Allah Ta'ala ni pada azali lagi, pada yang sabitah lagi, tiap-tiap makhluk tu, khususnya manusia, dia tahu dah. Dia nak akan buat Abu Jahal ni segala tindak tanduk keseluruhan daripada mula ijadi Abu Jahal. Engkau siapa cabut nyawa Abu Jahal tu dia mengetahui habis tindak tanduk dia. Hak dia nak usahanya, nak hak dia pilih, hak dia duk fikirnya nak kau gapo, dia timbul di yang sabitah tu lagi, maklum di sana lagi. Maka adalah iktibar majazinya bersandarkan dengan tu, maka Allah cakkan umpama syaitan tu dengan kafir, Allah cakkan Firaun tu dengan kafir. Itu adalah ada sebab-sebab dia yang munasabah, bukan Allah mengerasi dah. Supaya juga waktu ada di dunia ni, hak maklum daripada azal ini tubik bil fi'li sini. Di sana adalah bil quwwah, di sini bil fi'li. Maka hak bil fi'li ini adalah sebab bagi Allah menghukumkan kafir. Laqad kafaral ladzina qalu, ada dia. Tu kita kena faham. Jadi Allah tidak zalim. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Atas kandak mereka. Tu dia. Jadi kalau Allah tak beri kandak mereka, mereka marah pula dah kepada Allah Ta'ala. Tu dia. Umpama kita kata Raja Firaun, Raja Firaun, apabila tukar sihir dia tu faham mukjizat Nabi Musa tu bukan ia sihir, mereka faham kerana mereka pakar sihir. Kalau gitu Nabi Musa ni sah bukan daripada jenis sihir, bukan. Tu dia. Lalu mereka beriman. Firaun marah lalu. Adakah kamu beriman akan Musa ni sebelum daripada aku izinkan kamu? Maka kelakuan tu ada pada azali lagi dah. Tu dia. Maka iktibar di sini ada dengan usaha ikhtiar yang nyata kepada makhluk menjadi hujah di sini. Maka kelakuan hak maknawi tetap pada masa azali ni, pada yang sabitah tetap. Maka Allah cak di sana dan Allah hukum di sini adalah adil. Orang nak jahat, hukumnya jahat. Orang nak baik, hukumnya baik. Allah adil. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinna aktsaran nas
anfusahum yazlimun. Itu dia. Itu dia. Baik, itu kita bahas tentang tu jadi tak ada orang bahas itu ni kita bahas jiran tu. Orang duk bahas bak cerita menapik, bak cerita loya buruk ya kita bahas mana wakil tu supaya kita memahami, kita sokong Allah adalah Allah Maha Adil. Hak menuju pada jahat, hak azam kepada jahat, hak ikhtiar kepada jahat, maka dibalas jahat. Ada atas dunia pun dibalas jahat. Tu dia. Usaha kepada kufur, dibalas kufur, dihukum kufur. Maka itu bukan semalam, bukan mengerasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Tidak sama sekali tidak. Tidak. Kemudian bila Allah imdadkan akan mereka itu, yamudduhum bi tughyanihim, dengan sebab-sebabnya usaha ikhtiar mereka itu. Allah hukum, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Tengok Allah ya, wa huwa asdaqul qailin, dan Allah ni yang maha benar daripada segala yang berkata-kata. Tidak ada yang lain daripada Allah yang benar. Allah inilah asdaqul qailin. Kegedekan ada orang lain yang berkata-kata, maka Allah inilah yang maha benar. Tak ada bohong, tak ada silap, tak ada dakwah dusta sama sekali. Itu dia. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Bermula mereka itulah, sekalian mereka itu yang menukarkan dhalalah, sesat, dengan hidayah. Maknanya tolak hidayah, tukar ambil sesat. Itu adalah kelakuan mereka di azali, Allah Ta'ala mengetahui dah. Dan kelakuan mereka di bumi waktu itu ada sekarang pun terlalu mengetahui. Bahkan menjadi hujah pula, manusia pun tahu usaha ikhtiar mereka yang jahat ni. Jadi pihak Allah tak ada nama zalim, tak ada. Sedikit sikit abuk tak ada zalim, tak ada. Itu dia. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Bermula sekalian mereka itulah yang menukar dhalalah, ambil dhalalah, tukar ambil dhalalah, sesat, dengan membuat hidayah, petunjuk. Dengan usaha mereka nasbah pada ayat sabitah, Allah mengetahui yang jelas, alimul ghaibi wasyahadah. Nasbah lah ni daga asyahadah, nasbah daga pada ayat sabitah nu al-ghaib, nasbah pada kita al-ghaib, nasbah pada Allah tidak ghaib. Itu dia. Kerana ghaib itu adalah nasbah bagi kita saja. Maka orang lagu ni bila pilih hak sesat dengan Allah, bila pilih hak bercanggah dengan Quran, bila pilih hak bercanggah dengan iman, Islam, ihsan, dia mati dengan lagu tu. Siapa mati tak ada berubah, tak ada taubat, tak ada memperbaiki. Fama rabihat tijaratuhum, Allah kata, maka di sisi Allah Ta'ala tiada berlabur perniagaan mereka itu, tak ada labur, tak ada untung sikit abuk, Allah kata. Jadi dia ada kepentingan nak cari labur pomenya pada ilmu dia, pada usaha dia, ada tak? Tu dia di sisi kaum dia. Tu dia. Kemudian Allah kata tak ada keuntungan dan tak ada labur. Tu dia. Bila tak ada keuntungan dan tak ada labur, jadi pertukaran mereka, usaha mereka tu sebagai nak cari keuntungan sebagai perniagaan, tetapi rugi.
kerana kembali mereka itu pada neraka yang muabbad, yang kekal selama-lamanya. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak ada mereka itu dapat hidayah kepada agama yang betul kalau dimati lagu tu. Ini tamsil, membuat misal bagi orang munafik pula habis. Tu ni ayat bawah ni. Tu dia weh. Sebab tu kita kena fikir soal hak seruan Allah, soal hak seruan Rasulullah, soal hak seruan Quran, soal hak seruan hadis. Maka kita kena faham di atas dunia ni, di sini saja peluang untuk mencari untung. Dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan, itu dia, dengan ulumul Quran yang sebenar, bagai-bagai ulum Quran yang sebenar, dengan waktu saja untung di sisi Allah kalau mati dengan demikian itu. Itu dia, kalau mati dengan baik itu untung di sisi Allah. Itu dia, bertuah di sisi Allah, berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila benda lagu ni, jadi orang menafik hak zaman dulu, hak dicerita dalam Quran, dalam hadis, orang kafir hak zaman dulu, orang hak duk muzabzabina baina zalik tu, Allah gitu, Allah gini, tapi narak kau rusak agama, narak kau rusak akidah, tak ada kira dengan iman Islam, rusak-rusaklah kerana kepentingan. Maka Allah kata kalau mati lagu tu tak ada untung. Sebab itulah kita orang mukmin, kita nak cari hak untung di sisi Allah. Di samping jaga untung bagi kita di dunia, maka hak besarnya untung di akhirat. Itulah kita kerja nega nak cari hak lagu itulah. Kita beragama lagu itulah. Kita berpolitik pilihan raya lagu tu juga. Lagu tu juga. Ni dak ni soal politik dunia. Jadi tak ada hisab di akhirat. Allahu akbar. Tak ada hisab. Jadi ada benda hak manusia mukallaf buat atas dunia ni tak ada hisab. La haula wala quwwata illa billah. Alah ngaji wis sabar setara tu baru jadi Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tu ada apa-apa. Dia mapuh lagu tu tak ada apa-apa. Allahu akbar. Jadi bila sakut dengan politik, kok tu, kok ni, kok tu, kok ni pun walau bercanggah dengan Allah, bercanggah dengan Rasul, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, ini soal politik tak ada apa-apalah. Itu adalah masuk dalam orang ingkar. Masuk dalam ingkar Quran hadis dah tu. Jadi ada amal mukallaf ni hak tak masuk dalam hisab. Kita tengok dia lu mampu bila tu. Mungkin tengok dia lu mampu bila. Bahlul. Allahu akbar. Maka kita jangan buat bahlul gitu. Sebab itulah kita jaga. Kita kena try. Tu dah. Saya hamba nak kata sedikit. Apa tu? Boleh. Bagi orang yang bukan Islam. Seseolah Allah itu bercanggah dengan hak Ar-Rahman Rahim Tuhan. Seseolahnya dia kata Tuhan tak di azali lagi-lagi tu. Bagi orang kafir. Mana bercanggah dengan Rahman Rahim Tuhan. Dia Allah ni Rahman sifat dia dan nama dia. Rahim pun sifat dia dan nama dia. Al-Adlu pun nama dia dan sifat dia adil. Dan dekat Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim yang menyeksa pun nama dia dan sifat dia, bukan Rahman Rahim saja. Maka dekat itu dia. Jadi hak apa nama ni? Hak a'yan sabitah azali itu.
Oh, a'yan sabitah azali itu adalah dinamakan dia az-zillul awal. Dalil bagi kelakuan makhluk nasbah kita kata kepada a'yan kharijah. Zillus sani, dalil kelakuan-kelakuan dan tindak tanduk bagi a'yan sabitah makhluk akan datang pada masa sekarang. Itu menjadi dalil yang pertama, zillul awal. Tidak. Maka dakah. Waktu dakah. Sekira-kira qadha ni dia terbagi dua. Satu qadha mubram. Yang kedua qadha mu'allaq. Baiklah. Dia qadha mu'allaq tu dia akhirnya kesimpulan kembali kepada qadha mubram. Tiba kesimpulan. Tapi walau dia qadha mu'allaq tetap mu'allaq, tapi kesimpulannya buat tadi mutasabiki. Buat tadi mutasabiki itu maka dia kembali kepada mubram. Dan hak mubram tu hak tak alih. Hak tetap. Maka rekah kita, maka bila qadha Allah tu ada mu'allaq, ada mubram. Kita kata azali. Azali itu nasbahnya iktibar mu'allaq, dia menerima baki. Dia menerima baki. Maka dengan pada ketika alastu bi rabbikum qalu bala. Tu dia. Asitu jelas. Lakah kamu kenal Allah dan Tuhan kamu Allah. Hak wajib taatnya akan Allah. Tu dia. Apabila mari masuk dalam sarung badan dan di dunia ni, maka terhijab daripada tu. Maka untuk mencerah dan membuka dan membuat hijab tu, Allah utuskan rasul-rasul dengan mukjizat yang nyata. Mukjizat yang nyata. Tidak. Maka orang yang kafir tu, orang yang kafir tu hak dia qadha dan pada azab ada sebab musabab dengan tu dia ada sebab musabab. Lagu mana? Jadi dia tahu daripada azab lagi di sini tak saroyak lagu mana orang ni tak percaya. Duk pusing kok kekufuran. Pusing kekufuran. Hingga siapa dia mati pun dia pusing kekufuran. Maka Tuhan mengetahui iktibar tu. Maka di situ Allah hak nama dia Muntaqim tu, dia buat kerja lah Muntaqim tu menyeksakan. Tu dia Al-Mujzi yang membalas tu. Dan adil tu, hak jahat diberikan pangkat jahat, dan hak baik diberikan pangkat baik. Maka Allah nak mengerasi boleh, akan tetapi usaha ikhtiar kamu tu mengapa tidak membaiki pada ketika di dunia ni dengan bagai-bagai dalil. Bukan Allah tak ada rahman, Allah tetap rahman. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih akan orang taubat, kamu tidak taubat. Jadi Allah mengetahui kamu tak si taubat, hidayah tak si terima, taubat tak si terima. Maka azali lagi Tuhan tahu, maka cok di azali tu kerana dekat iktibar dia tahu di sini, kesudahan sini. Hingga sampai mati, kamu tak ada hawa nak taubat pada Allah, nak memperbaiki. Maka Allah tahu. Maka Allah cok di sana dan cok di sini adalah daripada kehasilannya, walaupun majazi adalah usaha kamu. Rahman Rahim tetap ada. Kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia asalnya kafir dengan Nabi Muhammad, tapi hati dia boleh memikir. Kerana soal usaha ni adalah ia bukan makhluk, diri usaha tu, diri berhadap usaha tu, takluk iradat dan takluk kodrat tu bukan makhluk. Jadi bila bukan makhluk, jadi maka bukan Allah peradapkan hati kamu tu nak jadi kafir. Allah beri pilihan dengan memberi peluang usaha ikhtiar, dan usaha ikhtiar tu ijma' ulama dia bukan dia makhluk. Mengapa kamu di sini tak ada usaha ikhtiar? Maka tak ada usaha ikhtiar itulah
Bayangan Az-Zillul Awal menyatakan hal kamu lagu tu. Maka di sini dihukum kufur, di sana dihukum kufur, tiba hal kamu. Dan kamu sah tak si taubat. Bapa yang keras sangat tak si taubat. Tidak. Allah ni ada kau wajib. Orang Mu'tazilah kata wajib solah, wajib aslah. Itu adalah tak kenal Allah, tak betul dengan Quran. Joket tu. Supaya juga buat tajsih dan tasbih ni tak kenal Quran, tak kenal Allah. Joket tu. Itu dia. Jadi bukan menafikan rahmat rahim, tetapi adalah tidak membetuli dengan rahman rahim, dan membetuli dengan adil, sifat adil Allah. Itu dia. Man ya'mal su'a yujza bih. Allah kata dah, usaha ikhtiar tidak terbatas dan tidak makhluk, bukan makhluk berhadap tu. Maka orang kafir Abu Jahal dan seumpamanya dia putus, tak ada usaha ikhtiar di sini. Sama seperti Allah mengetahui daripada azal. Jadi dia daripada beranuk dia, enggak apa mapuh dia Abu Jahal tu. Tak ada nak mikir, ya Muhammad, aku ni berasa menyesal, tak betul silap. Dok siapa kau mapuh dekat orang nak bunuh dia di Badar tu. Dia mapuh di Badar. Kalau tak silap Abu Jahal nya bunuh di dua orang sahabat. Satu dua dia bilang. Situ tak ada hawa dia. Nampak rupa menyesal kekufuran, nampak rupa menyesal lawan Nabi Muhammad, tak ada rupa. Dan terus lawan akan dua orang sahabat hok berlawan dengan dia tu, nak bunuh sahabat tu pula. Tapi sahabat tu dah bunuh dia, maka mati dia dalam tak ada hawa nak kembali pada Allah. Maka bagaimana nak paksa Allah suruh buat iman pada dia? Rahman pada apa? Supaya gitu enakah? Ya Hanan, ya Hanan, malam pun ya Hanan, tengah hari pun ya Hanan. Maka Allah pun suruhlah pergi cari dah kau. Maka pergi cari tu temulah orang Islam tapi dosa banyak. Maka dia waktu ubiklah. Tu dia. Siapa sana bak siapa tak neraka baru ya Hanan. Bak adakah Allah zalim? Allah balas man ya'mal su'an yujzabih. Adil Allah Taala. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati. Mana boleh Allah tidak Rahman, tidak Rahim. Wajib Allah Rahman Rahim. Tapi bukan orang Rahman, takkan nak punya Rahman pri. Bodoh. Bukan beken, tak semangat. Tak ada beken. Tak ada. Gila, tu dah gila. Tu dia. Bukan beken dok tu. Jamin. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena kira iman Islam. Kena kira Islam iman Islam. Soal cari makan, soal pangkat, soal bersuami isteri, soal politik, kena cari iman Islam. Jangan main-mainkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Baiklah. Pama rabihat tijaratuhum, maka tiada berlabur sama sekali perniagaan mereka itu, tetapi rugi kerana kembali mereka itu pada neraka yang abad. Ini pilihan mereka. Maka balasan ada sepadan dengan jaga amalan. Pada kata Allah tidak Rahman. Allahu Akbar. Itu dia. Orang pencuri, orang penyamung, orang bubuh kawak duri lagi, gapo lagi, dakah kelili umuh. Dia masuk lagi nak curi barang orang. Orang nasihat ke dia tak dengar. Masuk lagi, guting kawak, masuk lagi. Betul lah tua tu ada berdepung atas ponggek dia. Maka reboh taknya mati situ dia ada tak kesian kat aku. Tak kesian kat aku. Tu dia. Bukan tak kesian. Perbuatan kamu tu balasan perbuatan kamu. Tu dia.
Jadi maknanya orang buat dengan kawak duri pergi goting, orang sipar barang duit, orang pak molek-molek dia robek ambil licin, ketendai umuh dibelah pintu umuh. Itu perbuatan tu dakah di mana dakah perbuatan membawa kesian. Tu dia. Apa tak lagi kalau dia lepas lari, polis cari pula dah. Apabila dapat polis, gari rata dalam penjara. Bukan soal polis tidak kesian, tapi lorong dia tu lorong jabar, kena balas dengan jabar. Allahu akbar. Lorong dia jabar. Nak nampak dah tu. Tu dia kita orang mukmin. Kita kira orang belakang ni. Lah ni biar dulu. Lah ni biar je. Baiklah. Tu dia. Tu dia. Baiklah. Wa ma kanu muhtadin, dan tiada mereka itu dapat hidayah pada agama yang betul kerana mereka tak sih. Mereka tak sih dengan usaha. Allah tetap Rahman. Tu dia. Allah Muhyi, Allah Jalal, Allah ada 99 tu. Kemudian masaluhum. Jadi malam ni hak tu kita shoot kat tu dulu. Lepas tu ada ambo nak royak sabit orang dua waktu tasbihkan Allah ni terlalu berat. Orang duk menyerupakan Allah dengan makhluk, duk kata Allah ni ada tangan kiri, ada tangan kanan. Jadi tafsir Quran dengan semata-mata fikiran yang tak ada ilmu, tak ada ilmu tafsir Quran yang sebenar tak ada. Pandai terjemuh sikit sebanyak pakai tafsir dengan akal, maka berkatalah akan Allah tu tepat yadu menyabitkan yadu berjuzuk, pada tempat istiwa menyambitkan tepat dan lain-lain lagi. Maka hamba nak sebut, nak tafsir akan qul huwallahu ahad sikit saja. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf sikit ya. Nak ayat hal keadaan tu. Tu dia. Wahai kita semua, wahai kita semua, Allah Ta'ala menurunkan ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni ayat ni adalah tuju dan totok untuk makrifat akan Allah. Jawapan orang tanya nak makrifat, nak kenal Allah. Adapun ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bukan ayat tuju tentu untuk makrifat. Supaya juga ayat yadullahi fawqa aydihim itu bukan ayat tuju totok untuk makrifat, bukan. Supaya tu juga hadis Nabi yanzilu rabbuna kullalailatin tu bukan hadis tu tuju totok untuk makrifat akan Allah, tapi ada satu makna-makna yang tertentu bagi dia saja. Macam qul huwallahu ahad ni adalah ia totok dan tentu. Orang ditanya tu nak makrifat akan Allah, maka Allah sendiri bui jawapan makrifat akan dia. Itulah qul huwallahu ahad. Maka hamba nak tafsir dua ayat saja. Jadi tafsir hamba jepuk ambil ni, tapi hamba hipung dalam tulisan hamba ni. Tafsir tu adalah hamba pungut daripada iaitu daripada tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dan daripada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, dan daripada tafsir Al-Fakhrur Razi, dan daripada tafsir Al-Khazin, dan daripada tafsir As-Suyuti, dan daripada tafsir Al-Jamal, dan daripada tafsir Al-Baydawi, dan daripada tafsir Ibnu Atiyah Al-Andalusi, dan daripada tafsir Al-Alusi, dan daripada tafsir Az-Zarkashi,
dan daripada tafsir As-Sabuni, dan daripada tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain lagi. Jadi berapa? Ibnu Katsir, Qurtubi, Fakhrul Razi, Khazin, Suyuti, Al-Jamal, Al-Baydawi, Ibnu Athiyah, Al-Alusi, Az-Zarkasi, As-Sabuni, Ibnu Jarir At-Tabari, 12 tafsir. Semua ni tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah. Tafsir Qul Huwallah betul mana? 2 ayat saja amun ayatnya. Iaitu ayat pertama, mereka mentafsirkan Qul Huwallahu Ahad. Betul ahad tu. Betul ahadun tu mereka yang 12 dan lain-lain lagi daripada imam ahli sunnah, termasuklah sahabat Nabi. Ijmu' ni, ijma'an. Imam-imam yang 4, imam mazhab yang 4 sama saja. Jadi ahadun tu kata mereka semua dalam tafsir mereka. Amo ada belakang di rumah, amo di pondok no ada belakang, amo sengaja beli kerana amo nak tafsir supaya puak-puak ni puak barua ni tafsir dengan otak pada dekat pendapat saya. Pak nak suruh Allah berboleh syurga. Ini pendapat saya. Allahu Akbar. Itu dia. Jadi ahadun tu, di situ Allah meletakkan, dia mengisytiharkan suruh orang kenal dia ahadun. Maka maksud ahadun tu kata ahli tafsir, sebab bagi ahadun tu ada sebab. Mana? Satu makna ahadun tu al-witru, makna tunggal. Tunggal satu. Kalau gitu tunggal tu bagaimana? Allazi la syabiha lahu wa la nazira. Yang tidak ada yang lain menyerupai baginya dan tidak ada sebandingnya. Dengan sebab tak ada dah zat yang lain menyerupai dengan zat dia, tidak mujanasah. Tak ada tak ada yujanisu, tak ada mujanasah, tak ada nazir, tak ada syabih. Iktibatu bukan ahadun 1 2 3 dah. Ahadun iktibatul la syabiha lahu wa la nazira. Maka Allah dah isytihar mungkin kena aku ahadun allazi la syabiha lahu wa la nazira. Maka tafsir ni muafakat dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu muafakat pula. Tidak ada umpamanya Allah Taala tu suatu min kulli wajhin. Isim nakirah jatuh fi hayyizin nafsi tufidu umum. Umum gapo? Umum syumuli. Sikit apa Allah kata tidak serupa. Iktibas tidak ada pula ahadun tu. Iktibas tu bukan ahadun 1 2 3 kita buat bila dah. Dan lagi tu dia, wala sahibata wala walada. Kata imam tafsir tu, ahadun yang tidak ada isteri baginya dan tidak ada anak. Tu dia. Maka ni muafakat dengan firman Allah, lam yattakhidh walada wala sahibata wa khalaqa kulla syai'atu dia. Jadi Allah istighfari, dia anak tidak ada dan isteri tidak ada. Jadi dia tidak serupa dengan apa pun. Maka dia bani pula dia panggil dia istighfar dia ahadun. Ahadun yang tidak ada laka sepadan makhluk hak nak buat isteri dia tak ada. Dan tak ada hak sepadan, hak yujanisu, hak mujanasah nak buat anak dia tak ada, mustahil. Subhanahu wa ta'ala. Tu dia maha suci. Jadi muafakat dengan lam yattakhidh walada wala sahibata wa khalaqa kulla syai'. Atun nasbah tu ahadun dua nisbah. Dan pada ayat surah lain daripada Qul Huwallah ni terangkan ahadun, Allah tu terangkan ahadun.
Bukan ahadun tu Zaid ahadun, Muhammad ahadun, maka ahadun. Tapi ada istirak lafzi, ada istirak hakiki. Tak, tidak ada istirak hakiki bagi Allah Ta'ala. Ahadun yang tidak ada istirak hakiki. Itu dia. Hanya kalau ada pun istirak lafzi saja, tidak istirak hakiki tak. Itu dia. Lagi ahadun itu alladzi la syarikalah, yang sebab Allah mempernamukan dia ahadun tu kerana tidak ada syirik, tidak ada istirak hakiki, tidak ada suatu makhluk yang bersekutu hakiki dengan Allah. Zat tu bertempat ke, beranggota ke, berjuzuk ke, tidak sama sekali, tak ada syarik. Tidak ada umpama sama sekali, tidak ada syirik sama sekali. Maka nasbah tidak ada, itulah Allah panggil dia ahadun. Bukan ahadun 1, 2, 3 dak. Ini muafakat dengan firman Allah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun bil mulk wa khalaqa kullatan. Ingat apa akhir ayat lah. Tidak ada bagi dia syarik. Yakni tidak ada satu zat yang lain istirak hakiki dengan dia. Tidak ada sifat yang lain hak istirak hakiki dengan dia. Tidak ada perbuatan yang lain yang istirak hakiki dengan dia. Itu ahadun Allah Ta'ala. Maka orang duk mentafsirkan Quran dengan fikiran saya itu adalah memberi tafsir istirak hakiki Allah dengan makhluk. Maka ini engkar qul huwallahu ahad, engkar tak beriman dengan qul huwallah. Bahasa nak pilih jadi munafik dan nak masuk neraka kalau mampu lagu tu. Itu dia. Allahu Akbar. Dan Allah kata, fala tadribu lillahil amsal. Maka jangan kamu buat bagi Allah itu umpama. Kerana Allah dengan yang lain itu ahadun istirak lafzi ada, tapi istirak hakiki tak ada. Supaya juga wujud Allah, istirak hakiki wujud yang lain dengan wujud Allah tak ada. Istirak lafzi waktu tak jadi syirik. Supaya itu juga kodrat, istirak lafzi tak jadi syirik. Tapi kalau istirak hakiki menjadi syirik, menyabitkan, sedangkan Allah nafi bulat min kulli wajhin. Aku kena reti kita ahli sunnah wal jamaah. Itu dia. Kita mempertahankan perkara ahli sunnah wal jamaah dan tafsir yang sah muktabar radhiyallahu anhum. Dan apatah lagi mengekal bangsa kita, raja kita, negeri kita dikuasai oleh banyak ahli sunnah wal jamaah. Ini wajib kita mempertahankan, bukan kecek main-main, bukan nak ngepeng, bukan politik. Ini kewajipan beragama. Kewajipan beragama. Itulah rawa Ibnu Atiyah, telah meriwayat oleh Ibnu Atiyah di tafsiri dalam tafsir Ibnu Atiyah daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, tafakkaru fi kulli syai'in, berfikirlah kamu pada tiap-tiap suatu, wala tafakkaru fi zatillah, jangan kamu berfikir pada zat Allah. Kaifa, macam mana, jangan. Allah qul huwallahu ahad, sudah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita tak pandai, kalau kita tak tahu istirak lafzi, istirak hakiki kita tahu, maka kita ambil ajaran daripada orang alim yang radhiyallahu anhum, daripada sahabat, daripada Rasulullah, daripada sahabat, daripada ulama tabi'in, daripada imam pak dan lain-lain, baru sahih. Ni nak gamuk sendiri Allah, tak pandai nanuk sendiri, mula makan nasi mentah, mula sakit perut, tu dia hospital, hospitalnya cocok di negeri ubat mati pula dah. Boleh, tak ada apa mampu dengan itu. Wallahu ta'ala a'lam sekali.